Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seorang Bidah. Bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Lepas Stadium Shah Alam dilenjan lebih kurang 25 tahun sejak tahun 1994. Lebih dikenali sebagai home base pasukan Selangor, dan kita boleh cakap second home base pasukan Harimau Malaya, pasukan kebangsaan kita. Lepas tu Stadium Shah Alam ni juga dah pernah menempuh 3 kali banjir besar yang melanda Shah Alam. Akhirnya tahun 2023 ni secara rasminya Stadium Shah Alam diumumkan akan dirobohkan dan digantikan dengan Stadium Shah Alam yang baru. Sebenarnya bila keluar cadangan Stadium Shah Alam ni nak dirobohkan, mula-mula ramai juga yang tak bersetuju, terutamanya geng-geng pencinta sejarah. Ya, Stadium Merdeka yang wujud lagi lama daripada Stadium Shah Alam still lagi boleh survive walaupun keliling dia dah ada bangunan pencakar langit. Stadium Shah Alam ni wujud tak sampai 30 tahun, takkan final solution dia nak kena roboh pula. Tapi based on MB Selangor, beliau cakap benda ni diorang dah kaji dan discuss lama sejak tahun 2013 lagi. 15 company dah try propose the best option, the best solution untuk selamatkan Stadium Shah Alam ni. Dan cadangan daripada Malaysian Resources Corporation Berhad, MRCB, dipilih, dan nampaknya the best option yang ada adalah untuk robohkan dan bangunkan balik stadium yang baru. Kalau korang nak tahu, MRCB ni sebenarnya tak asing lagi dengan kerja-kerja merepair stadium dekat Malaysia. Diorang lah yang dapat tender repair balik Stadium Nasional Bukit Jalil pada tahun 2017 dengan kos berjumlah 1 bilion ringgit Malaysia. Untuk projek Stadium Shah Alam yang baru ni, katanya projek ni merupakan projek perkongsian awam dan swasta. Maksudnya MRCB ni akan cover semua kos pembangunan Stadium Shah Alam yang baru tanpa guna sesen pun duit kerajaan negeri Selangor. Tapi takkan ada orang nak buat free-free. Sebagai balasan, company ni akan dapat tanah dekat sekitar Stadium Shah Alam ni untuk diorang bangunkan. So win-win situation Kerajaan negeri Selangor akan dapat kompleks sukan dengan world class stadium. MRCB ni pula akan dapat tanah. Kalau plan ni jadi, tak ada siapa yang scam. Stadium Shah Alam yang baru ni dapat menyelesaikan semua masalah yang berlaku dekat Stadium Shah Alam yang lama tu. Sebelum ni, Stadium Shah Alam tak ada akses pengangkutan awam. Stadium baru nanti ada link dengan stesen LRT terus. Cuma itulah, buat ruang pejalan kaki besar-besar pun tak guna, sebab nanti confirm geng-geng JC Ciplak ni pacak gerai area situ. Sudahnya nanti confirm akan bersesak-sesak macam situasi dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Terutamanya time hujan dekat bawah bumbung tu, dekat situlah orang nak lalu, dekat situlah orang nak berniaga. Dari segi design stadium ni memang nampak futuristik dan world class Masih kekalkan asas design Stadium Shah Alam yang lama, cuma stadium baru ni buat full bumbung yang nampak lagi power. Stadium baru ni akan pakai teknologi indoor humidity control, seat cooling system dan bumbung ETFE. Atau dengan bahasa mudahnya, diorang akan pasang teknologi yang boleh kontrol suhu dalam Stadium Shah Alam tu. Lepas tu ini yang highlightnya, diorang ada padang mudah alih. Boleh letak dalam stadium, boleh keluarkan letak dekat luar stadium. Untuk atasi masalah Stadium Shah Alam tenggelam time banjir, diorang akan tinggikan base stadium ni 1.5 meter lagi. Bab rumput pula, Stadium Shah Alam yang baru ni hampir pasti takkan pakai rumput lembu, cow grass. Tapi katanya diorang akan pakai rumput paspalum atau Zionzoisia. Cuma kapasiti kurang sikit. Daripada Stadium Shah Alam sekarang ni 80,000 kapasiti, katanya akan dikurangkan kepada 35,000 hingga ke 40,000 kapasiti je. Itu pun ada fans Selangor yang tak puas hati sebab katanya patutnya kapasiti tu lagi kurang lagi. Ya, kapasiti banyak macam ni bukannya boleh full house pun. Contohnya kelab-kelab dekat Liga Thai macam Buriram United, kapasiti stadium diorang 30,000 je. Stadium Bangkok United pula kapasiti 25,000, Muangthong United 15,000. Teorinya lagi kurang kapasiti, lagi rendah kos untuk maintenance. Tapi aku nak beritahu, jangan lupa Stadium Shah Alam yang baru ni bukan khas untuk bola sepak je. Stadium ni stadium multipurpose. Boleh guna untuk semua jenis sukan macam badminton, tenis, sepak takraw, geng-geng konsert pun boleh guna juga stadium ni.
Janganlah sembang pasal fans bola sepak Selangor yang purata tukar stadium 2,000 orang je. Time final je nak full house. Kena fikir juga dekat fans untuk sukan-sukan yang lain. Lagi-lagi geng-geng konsert. Setakat 40,000 tu kira easy lah untuk diorang nak full house. Konsert Jechau hari tu senang-senang je. Stadium Nasional Bukit Jalil full house. Konsert A.R. Rahman 60,000 fans turun dekat stadium. So, kalau anjurkan match bola sepak tak untung, mungkin event-event lain boleh dapat income lebih sikit. Cuma yang pastinya, income-income tu semua tak dapatlah direct kepada Selangor FC. Sebabnya, ini bukan stadium Selangor FC yang punya. Ini kira stadium Kerajaan Negeri Selangor. Sebab itulah akan ada juga kemudahan-kemudahan untuk komuniti, untuk rakyat Selangor terutamanya. Ada taman rekreasi, ada skatepark, pusat komersial, tapak meniaga pun ada, masjid pun ada. Dah terlanjur cerita pasal hartanah ni, aku nak beritahu dekat korang sikit. Siapa-siapa yang mencari-cari rumah dekat area-area Melaka, korang boleh consider ni Admiral Residences Kota Laksmana. Location rumah ni memang ngam-ngam dekat tengah-tengah Melaka, bandaraya bersejarah. Kalau korang dah beli nanti, tak nak duduk sini pun tak apa. Buat Airbnb, buat sewa pun memang ngam juga. Sebabnya korang tahu je lah, Melaka ni mana pernah tak ramai orang? Time PKP dululah, memang sunyi Melaka tu. Tapi kalau hari-hari biasanya memang ramai orang nak pergi Melaka ni. Pantang cuti, memang semua lah satu Malaysia nak pergi Melaka. So, kalau korang berminat, nak tanya-tanya dulu, nak usah-usah dulu, korang Roger Audi Rasul, ejen hartanah yang boleh dipercayai. Okey, settle cerita pasal hartanah dekat Melaka, kita sambung cerita pasal hartanah dekat Shah Alam ni. Lepas dah syok-syok tengok presentation pasal Stadium Shah Alam yang baru ni, timbul pula satu lagi persoalan. Paling lantang persoalkan benda ni, sudah tentu TMJ. TMJ cakap macam tak logik pula nak buat semua benda ni dekat tanah seluas 80 hektar dengan harga 787 juta je. Stadium Sultan Ibrahim yang tak ada teknologi canggih-manggih tu, itu pun dah habis 400 juta ringgit. Singapore Sports Hub yang berkeluasan 35 hektar je, dia punya kos dah cecah 4.3 bilion ringgit. Kos maintenance Stadium Singapore ni pula katanya 219 juta setahun. So, kos maintenance Stadium Shah Alam nanti confirm lagi tinggi daripada Stadium Singapore tu. Sedangkan Stadium Nasional Bukit Jalil, Kerajaan Persekutuan, struggle juga nak buat maintenance. Apatah lagi Kerajaan Negeri Selangor nanti. Macam mana pula diorang nak maintain Stadium Shah Alam tu. Dan satu lagi persoalan yang aku terfikir, sampai bila perkongsian awam dan swasta di antara Kerajaan Negeri Selangor dan MRCB tu akan berakhir dan berapa kos nak take over tu pula nanti. Setakat ni persoalan-persoalan tu semua belum dijawab oleh siapa-siapa lagi. Tapi apa-apa pun, bila ada orang nak buat stadium baru dan canggih macam ni, kita patut bersyukur jugalah. Cuma harapnya bila dah plan tu, buat jangan scam sudahlah. Bukan tak pernah jadi dekat Malaysia, siap buat majlis pecah tanah lagi, tapi sampai ke sudah stadium baru tak ada. Kalau ikutkan plan, Stadium Shah Alam yang lama ni akan mula dirobohkan pada tahun 2023 dan Stadium Shah Alam yang baru dijangka siap pada tahun 2026. 3 tahun je lagi. Rasa-rasanya tak scam kot. Takkan kalau jadi apa-apa RMS nak duduk diam kan. Aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.